Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan, boleh kembali aktif ke ruangan Google Meet ni. Kelas telah pun habis. Kita tunggu dalam 2-3 minit lagi sebelum kita masuk ke sesi PLC yang insya-Allah akan dikendalikan oleh Puan Hajah Suria binti Ahmad daripada PPD Bangsa Pudu. Alhamdulillah Puan Maznah pun ada bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Puan Maznah. Waalaikumsalam. Tadi saya tak dapat ikut PDP tapi tak apa sebab ada run dengan Microsoft untuk program malam ni. But anyway, saya akan ikutilah sesi refleksi. Saya tak dapatlah saya nak bagi komen, but I would really love to hear your comments lah. Yeah. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang lain, tuan-tuan dan puan-puan dikendaki untuk muat turun dan juga mengisi borang-borang yang terdapat dalam site sebagaimana yang saya kongsikan dalam ruangan chat. Ada borang pemerhatian, borang refleksi kat situ. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk juga RPH guru yang saya sediakan. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Murni. Cikgu Murni ni saya ingat satu benda lah. Haji Faridun dah senyum dah tu. Okey. Dan Alhamdulillah kita juga bersama-sama dengan pengetua SMK Ceras hari ini. Cik Jamil juga ada bersama-sama dengan kita. Tahniah Cik Jamil. Tahniah SMK Ceras. Tahniah kelas 3 Makmur yang bersama-sama dengan kita. Cikgu Murni dah masuk ke? Dah. Okey, Alhamdulillah Cikgu Murni dah masuk. Jadi untuk sesi PLC pada pagi ini saya serahkan kepada Puan Hajah Suria binti Ahmad untuk teruskan sesi PLC kita. Dipersilakan Puan Hajah. Terima kasih banyak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Puan Maznah binti Abu Bakar, pengarah BSTP, yang berusaha timbalan-timbalan pengarah di BSTP, yang berusaha Puan Nurhana binti Hashim, PPD Sektor Pembelajaran, PPD Bangsa Pudu, yang dihormati pakar-pakar dalam bidang yang berkaitan yang terdiri daripada pegawai-pegawai hebat dari BSTP, BPG, BPK, BPHH, Jabatan Nazir, warga JPN dan PPD di seluruh negara, pengetua-pengetua, rakan-rakan SISC dan guru-guru yang dihormati sekalian. Selamat datang kembali kita ke sesi PLC VOC bagi projek rintis program pengintegrasian teknologi dalam Bidik Darjah melalui pendekatan kelas terbuka maya ataupun Virtual Open Classroom peringkat wilayah Kesuan Kuala Lumpur bagi tahun 2021. Jadi hari ini merupakan hari terakhir, sesi terakhir perkongsian daripada JPWP Kuala Lumpur, di mana sebelum ini kita telah pun bersama-sama melihat, meneliti dan memberikan cadangan penambahbaikan pada 3 sesi VOC yang lalu. Alhamdulillah. Dan hari ini saya, Hajah Suria binti Haji Ahmad, SISC Sains Sosial dari PPD Bangsa Pudu adalah moderator anda, dan kami tim VOC PPD Bangsa Pudu dan JPN WP Kuala Lumpur mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke sesi ini. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada Cikgu Murni yang sebenarnya walaupun dalam keadaan sarat namun masih sanggup menyahut cabaran sebagai guru VOC dan telah berjaya menyempurnakan amanah tersebut. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan ini mempersilakan Cikgu Murni binti Mak Jani dari SMK Ceras Kuala Lumpur untuk berkongsi refleksi beliau berkaitan dengan sesi PDPR tadi. Silakan Cikgu Murni. Okey, Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Suria. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Maznah dan semua pegawai-pegawai yang ada bersama pada hari ini. Okey, pengetua SMK Ceras Encik Jamil. Okey, terima kasih. Jadi macam mana refleksi apa yang saya nak bagi tahu tadi, alhamdulillah lah secara ni kalau tengok tadi kelas saya berjalan mengikut apa yang dirancang lah. Okey, aktiviti yang dijalankan mengikut apa yang dirancangkan. Okey, saya menggunakan beberapa aplikasi yang ada, iaitu ClassPoint, Bluecurts, Padlet.
Okey, jadi apa yang jadi hari ni saya rasa macam teruja sikit sebab murid-murid saya boleh buat slide. Okey, boleh buat slide dengan baik. Walaupun masa yang diberikan 15 minit dan tadi saya ada masuklah, saya ada gunakan breakout rooms. Okey, saya bukan hanya tertumpu kepada main call saja, saya ada masuk lihat perbincangan antara mereka lah dalam kumpulan. Okey, ada buat penambahbaikan, apa isi-isi yang perlu ditambah dalam slide dan sebagainya. Okey, cuma tadi yang bahagian last itu memang tak boleh nak dielak lah. Biasanya walaupun saya dah bersedia, dah sediakan link awal-awal untuk dah siap-siap dah susun kan bahagian apa next. Tapi last kali tadi tu ambil masa sikit bila nak masuk link Blue Cards tu, murid-murid tak boleh masuk. Kena run untuk kena run link baru, link baru untuk murid masuk. Jadi secara dan apa yang saya nampak tadi murid mungkin dia tahulah, sebab saya ada maklumkan yang mereka ni dilihat oleh orang lain juga. Okey, ada pegawai-pegawai, ada cikgu-cikgu di sekolah lain. Cuma bila masuk bahagian refleksi ataupun bahagian hujung tadi rumusan pembelajaran, mereka agak kekok untuk memberikan rumusan. Sebenarnya kalau dalam kelas biasa mereka ni lebih santai lah dengan saya dan mereka tak malulah untuk memberikan pandangan mereka. Okeylah, itu sahajalah saya rasa untuk refleksi saya. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Cikgu Nurgi. Sebelum saya buka pada sesi, untuk makluman tuan-tuan dan puan terutamanya bagi yang berada di luar Kuala Lumpur, sedikit berkenaan dengan SMK Ceras. SMK Ceras ini bukannya sekolah dalam kategori sekolah hebat seperti Amiruddin Baki, Seri Bintang Selatan, Seri Bintang Utara. SMK Ceras adalah sekolah dalam kategori sederhana dan pada saya secara pribadinya kita melihat penyertaan murid tadi begitu menggalakkan bagi murid dalam kategori sekolah sederhana. Baiklah, setelah kita mendengar perkongsian refleksi daripada Cikgu Murni, jadi saya membuka sesi ini kepada peserta VOC untuk memberikan respon atau maklum balas berkaitan PH dan kita nak berfokuskan kepada pengintegrasian teknologi dan pentaksiran bilik darjah. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru pertama kali mengikuti sesi VOC ini, suka saya maklumkan bahawa kita ada dua cara di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh memberikan maklum balas. Yang pertama dengan cara menekan raise hand dan memberikan respon secara lisan. Tuan-tuan diminta untuk memperkenalkan diri dari mana tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin mengingatkan bahawa maklum balas kita bukanlah dalam bentuk pencerapan, tetapi kita lebih kepada berfokuskan RPH dan pelaksanaan PBD serta bagaimana penambahbaikan yang boleh kita lakukan. Yang keduanya, cikgu boleh menggunakan ruang question and answer untuk memberikan pendapat. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan perlulah memperkenalkan diri dan menyatakan dari mana tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kami juga turut membuka sesi ini kepada pakar-pakar yang ada bersama-sama dengan kita daripada BPK, BPSH, daripada jabatan, dari BSTP sendiri untuk menjawab atau membuat penjelasan dan pandangan. Jadi kalau kita nak minta Puan Maznah untuk memberikan maklum balas berkaitan dengan itu pun tak dapat sebab Puan tak dapat mengikuti. Jadi apa kata kita minta bos saya dululah Puan Nurhana untuk memberikan maklum balas bagi sesi tadi. Sebentar Puan Suria, Puan Suria sebentar. Puan Maznah ada nak tanya. Boleh. Okay. Silakan Puan, minta maaf Puan. Sorry, I've raised my hand. Just I need to say something. Bukan saya nak komen sebab saya tak ikuti BDP. Just I want to say something. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada Cikgu Murni ya. Walaupun saya tak dapat ikuti BDP, tapi saya yakin Puan telah pun melaksanakan kerja yang baik. Satu lagi saya nak sebut tadi bila dikatakan sekolah SMK Ceras tidak sehebat Amiruddin Baki. I beg to differ. Because to me, sekolah yang saya pernah terajui di wilayah semua hebat. Mungkin kehebatan tu berbeza.
berbeza. Kalau kita ukur dari segi pencapaian prestasi memanglah tak sama dengan Amiruddin Baki. Tapi kalau kita ukur dari segi kehebatan dalam bakat, potensi dan lain, sama hebat. Sebab saya pernah lihat bagaimana SMK Ceras telah melahirkan apa yang dikatakan siapa lele daripada SMK Ceras. Tu taraf dunia tu. Taraf global tu. Jadi and then juga saya tahu, saya dah pernah pergi SMK Ceras banyak kali, bilang pelajar dia kebanyakan B40 dan memandangkan kepada cabaran yang mereka hadapi and to be able to if you kalau saya nampak daripada apa yang disebut oleh Cikgu Murni, pelajar boleh mengintegrate teknologi dan sebagainya, then I think that the school is awesome. Sebab ada sekolah yang lengkap semuanya pun tak boleh tekal untuk murid-murid melaksanakan PDP dalam talian dengan baik sekali. So tahniah kepada SMK Ceras, teruskan berusaha dan terus melakarkan benda yang baik. Sebab bagi saya yang pentingnya sesi VOC bukan untuk melihat kepada mencerap guru, tetapi kita sama-sama dalam sebagai komuniti pembelajaran profesional untuk bangunkan diri kita dan juga guru-guru supaya mereka terus-menerus melaksanakan penambahbaikan. Dan terima kasih juga kepada Tuan Pengetua atas kesudian menjadi host untuk VOC pagi ni. Jadi itu saja daripada saya teruskan. Ya. Terima kasih Puan. Saya sikit nak memberi penjelasan sikit. Maksud saya bukan dari segi kehebatan itu. Maksud saya sekolah menengah ceras dari segi performance akademik lah. Maknanya walaupun dari segi akademiknya bukan berada di tempat tertinggi, tetapi dari segi pencapaian lain seperti mana Puan Maznah beritahu tadi, sekolah menengah ceras memang terkenal di mana kumpulan Sapi Lele telah mewakili negara ke karnival di peringkat dunia dan guru-guru juga SMK Ceras mempunyai guru-guru yang hebat seperti Cikgu Murni inilah. Okey, kita teruskan, mungkin ada sedikit refleksi daripada Puan Nurhana. Silakan Puan. Terima kasih Puan Suria selaku moderator kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Puan Maznah Abu Bakar, pengarah BSTP, seterusnya timbalan pengarah BSTP, Prof. Fawai dan yang Cik Jamil juga, pengetua SMK Ceras. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi sokongan kepada Cikgu Murni. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada semua cikgu yang ada bersama-sama VOC dari Kuala Lumpur pada pagi ini. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada Cikgu Murni dengan anak-anak muridnya tadi. Ya, saya sendiri dapat belajar banyak perkara tentang sejarah. Kalau cikgu uji saya hari ini, saya pun boleh jawab. Kenapa? Sebab input yang cikgu berikan itu sangat jelas, sangat berstruktur daripada mudah ke sukar. Inilah satu contoh struktur PDP yang baik, ya. Kerana cikgu guide dan bimbing murid sehingga ke akhir. Dan lihatlah, kita memberi fokus kepada penilaian. Kita dapat lihat bahawa murid-murid semua diberi 5 bintang. Kenapa? Kerana mereka faham apa yang cikgu ajar, konten yang ada dalam PDP pada hari ini. Oleh yang demikian mereka boleh perform. Ya, inilah yang kita namakan penilaian bilik darjah. Bukan peperiksaan, bukan ujian, tetapi menilai kefahaman murid. Jadi apabila cikgu-cikgu membina satu-satu PDP itu, kita sentiasa menghadapankan kefahaman murid. Itu yang penting untuk subjek itu pada hari itu. Ya, ujian, examination different. Kita menguji banyak perkara, tetapi untuk penilaian dalam bilik darjah kita menguji konten kita pada hari itu. Ya, so syabas dan tahniah. Salam saya kepada semua anak-anak murid Cikgu Murni yang sungguh memberikan kerjasama yang sangat baik. Very happy go lucky, rasa macam nak mengajar semua. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih Puan Nurhana. Itu dia tadi. Jadi sebelum saya buka, saya suka nak baca beberapa komen dalam ruangan chat ini dari Dr. Rosnani. Creativity Cikgu Murni leads to active learning. Syabas. Okay. Daripada Pansapudu, satu PDP yang mantap.
very engaging. Aktiviti unsur maju yang nampak sangat mantap telah disusun. Yang sangat menarik dan masa yang cukup diberikan untuk aktiviti kumpulan serta learning walk secara visual. Jadi PBD efektif berlaku melalui alat digital yang cukup menarik. Syabas Cikgu Murni. Baik, itu antara komen-komen daripada rakan-rakan kita. Baik, saya buka untuk perbincangan mungkin secara lisan dari tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada, saya buka daripada kumpulan Adiwira kalau ada, Adiwira Sejarah PPD Bangsar Pudu, jika ada apa-apa cadangan atau penambahbaikan yang ingin dikongsikan di sini, silakan. Saya ada nampak beberapa nama Adiwira di sini tadi. Atau mungkin Cik Jamil, pengetua SMK Cerah sendiri nak memberikan pandangan? Ada Cikgu Nurul Izzati tu, ada raise her Cikgu hand. Nurul Izzati. Ini salah seorang Adiwira Sejarah Pejabat Pendidikan Daerah Bangsar Pudu. Silakan Cikgu Nurul Izzati. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah lah kepada Cikgu Murni kerana telah memberikan PDPI yang terbaik. Cumanya saya ingin bertanya sebab saya tak pernah guna yang class point tu. Semasa pelajar membuat perbincangan, berkumpulan tu, adakah cikgu boleh masuk ke cikgu boleh masuk ke setiap kumpulan? Tapi masa cikgu bertanya kepada setiap kumpulan tu, adakah pelajar lain akan dengar ataupun kumpulan tu saja boleh dengar? Okey, tu buka kalau yang tu breakout room. Breakout room. Setakat ini untuk breakout room hanya di murid yang berada di main call sahaja yang kita boleh nampak. Kalau macam tadi cikgu boleh nampak, saya minta izin dengan grup di main call kan. Okey, kamu buat dulu perbincangan, cikgu nak masuk ke grup lain, nak tengok. So bila kita masuk ke grup lain, murid-murid lain tu tak dengar lah. Murid lain tak dengar apa yang mereka bincangkan. Kita kalau cikgu sendiri pun yang berada di main call, kita tak akan dengar murid-murid lain. So kita lah yang kena bergerak ke kumpulan-kumpulan lain untuk pantau. Itu pun salah satu daripada inilah kan pemerhatian yang kita jalankan lah PBD. Melalui pemerhatian kita boleh nampak lah perbincangan mereka. Kalau bila saya dah tinggalkan main call tadi tu, memang kita tak dengar dah apa yang murid di main call tadi tu bincang. Macam tadi saya masuk ke grup lain-lain, kemudian semua dah selesai, saya masuk balik ke main call. Terima kasih Cikgu Murni. Setakat itu saja. Hanya saya nak sebut di sini, fungsi breakout rooms adalah feature yang terbaru yang BSTP telah acquire through Google Workspace. Fungsi dia memang macam tu, supaya kita boleh letakkan murid-murid ikut kumpulan and mereka ada privacy untuk berbincang sama sendiri. Dan cikgu boleh hop from one room to another, dan dekat situ juga boleh berlakunya pemerhatian untuk PBD tu. To see how they perform as a group, collaboration. So itulah feature yang terbaru lah yang jadi kita kalau sebolehnya nak cikgu gunalah kan. Sebab kalau kita buat dalam talian, that's the way that we can do differentiated learning lah. Kalau bersemuka tu kita dah boleh letak kumpulan kan. So terima kasihlah Cikgu Murni kerana berjaya menggunakannya dengan baik sekali ya. Terima kasih Puan. Betul. Saya sangat bersetuju dengan pandangan itu bahawa breakout room itu sangat membantu sebab kita berterima kasih pada BSTP kerana memberi kita aplikasi ini sebab dia untuk aktiviti berkumpulan memang sangat-sangat berguna untuk kita melihat perbincangan antara kumpulan. Okey, saya buka lagi pandangan daripada tuan-tuan dan puan-puan terhadap sesi PDPR yang dijalankan oleh Cikgu Murni tadi. Okey, Cikgu Nurul Izzati, ada lagi? Boleh? Rasanya Tuan Haji Faridun pun tak angkat tangan juga tu. Ya, Puan Pengarah dan Cikgu Murni, saya tertarik dengan sesi PDP tadi yang mana cikgu telah mengaplikasikan 3 level utama dalam PDP iaitu what, so what and next.
Jadi dan juga dalam saya tengok engagement antara cikgu dan murid sangat aktif, yang mana murid dapat membina dia punya pemahaman secara berperingkat dan ada mengamalkan elemen constructivism yang mana menunjukkan high order thinking skill dan murid terpaksa berfikir, membuat analisis dan memberi kesimpulan. Tahniah cikgu. Terima kasih Tuan Haji atas maklum balas tersebut. Silakan lagi kita mengalu-alukan pandangan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita nak tambah baik dan kita nak beri petunjuk kepada rakan-rakan kita yang akan meneruskan sesi BOC ini pada mungkin pada minggu yang akan datang dari negeri-negeri lain yang akan meneruskan sesi BOC selepas Kuala Lumpur ini. Mungkin cadangan penambahbaikan kita sangat berguna pada rakan-rakan yang akan meneruskan sesi BOC pada minggu-minggu yang akan datang. Silakan daripada mungkin kalau kita ada expertise daripada BPHH, BPK sendiri, ataupun saya persilakan Encik Jamil, pengetua SMK Ceras untuk memberi sedikit pandangan berkaitan dengan sesi hari ini, performance anak murid cikgu yang sangat bagus hari ini. Silakan Encik Jamil. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih pada Puan Najah Suria, yang berusaha Puan Maznah, pengarah BS bahagian teknologi dan sumber, pegawai-pegawai kementerian dan juga PPD. Alhamdulillah, bersyukur ke Allah SWT kerana salah seorang Cikgu Muni telah dipilih sebagai pilot projek ini. Alhamdulillah saya lihat dari segi perancangan yang dibuat oleh Cikgu Muni sangat teliti mengikut step by step yang telah dirancang, seolah-olah kita berdepan dengan secara bersemuka, yang mana kita lebih fokus kepada PAK 21 jugalah, di mana murid-murid berkolaborasi dengan guru dan juga dengan murid mereka berkesempatan berkolaborasi antara mereka dalam kumpulan masing-masing. Tetapi saya lihat kalau boleh ada penambahbaikan dari segi pengurusan masa terakhir. Apabila kita terlupa, bila saat-saat terakhir kita jarang untuk membuat pengukuhan, kita untuk spend masa lah untuk 5 minit itu untuk kita membuat pengukuhan dari segi pengukuhan objektif kita, kriteria kerjaan kita untuk kita sebagai pengukuhan, sebagai untuk melihat semula apa yang kita nak capai. Itu selalunya kita jarang berlaku lah bila kita mengambil masa yang akhir tu, terlepas tu baru 1 minit 2 minit kita mengambil masa subjek lain lah, sebab kita membuat pengukuhan untuk menjelaskan balik objektif dan kriteria kerjaan itu. Okey, itu saja komen saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Jamil atas maklum balas tersebut. Cikgu Murdi ada nak jawab? Okey, minta maaf tadi sebenarnya masa Cik Jamil tengah cakap tu saya terkeluar. Yang masuk tu dah dengar yang last tu. Yang bahagian tu kan, pengukuhan semula kriteria. Kalau ikutkan dalam slide saya tu memang ada yang last sekali saya letak part last untuk saya ni balik. Tapi bila kita tengok masa kan, macam Cik Jamil cakap tadilah, kita rasa macam bermain dengan masa, tu yang saya pun tak ni baliklah, kukuhkan balik benda tu. Tapi dalam slide tu memang saya dah ada sediakan. Itulah macam Cik Jamil cakap lah. Last tu memang bila masa memang kita dah ni. Tadi tu memang sebab saya tengok jam kan dah pukul 11 lebih kan. Jadi itulah cepat-cepat tadi buat kesimpulan dengan murid. Lepas tu settle kelas. Okay, untuk sesi akan datang insyaAllah akan ditambah baiklah. Terima kasih Cik Muni. Ya Puan, saya nak sebut sikit. Bila Cikgu Muni kata sesi akan datang, saya suka dengar.
Maksudnya sekolah dah boleh terus laksana dah sebagai part of professional learning community Cikgu Jamil. Maksudnya lepas ni kalau cikgu nak buat VOC, dapatkan ilmu daripada PPD Bangsa Pudu, you can do for other subjects. Dia adalah salah satu cara bagaimana panitia boleh buat kursus secara begini untuk meningkatkan professional learning community mereka dan juga dia orang punya skill, dan dimasukkan data tu dalam SPKL PKM. So this is part of kursus. So you get a lot of things. Dapat data, kredit, yang dapat ilmu. Buatkan berterusan untuk mata pelajaran lain. Sebab benda ni tak payah bersemuka. It can be anytime, anywhere. So kita optimumkan sepenuhnya remote learning lah. Ya. So saya cadangkan pada pengetua ada kat sini kan. Ada masa bolehlah teruskan VOC ni. Nanti kita akan buat juga. Okay, insyaAllah Puan. Ya. Okay, terima kasih. Terima kasih Puan. Memang Cikgu Murni ni seorang yang sangat positif. First time saya engage dia, saya mula nak pinang dia untuk VOC ni pun, dia tak ada menolak, terus menerima. Tak ada itu. Memang Allah permudahkan. Terima kasih Cikgu Murni. Okey, kita ada Cikgu Nurul Izzati. Ada lagi raise hand. Ya, silakan Cikgu Nurul Izzati. Tak ada, saya tak ada. Okey, saya bacakan ada 2 komen di ruangan chat daripada JPWP Kuala Lumpur. Tahniah Cikgu Murni, satu PDPR yang sangat menarik dan penglibatan murid yang aktif, komunikasi 2 hala, penggunaan alat teknologi baik serta sesuai dengan kandungan pelajaran dan pelaksanaan PBD dilaksanakan sejajar pelaksanaan pembelajaran. Dan daripada Salwa binti Zaharin, alhamdulillah, tahniah Cikgu Murni atas PDP yang sangat menarik dan hebat dalam menjana pengajaran digital yang terancang, mudah difahami dan menarik minat pelajar. Okay, itu dia 2 komen daripada penonton kita. Mungkin ada lagi yang nak memberikan komen secara lisan. Mr. Loga, ada cadangan? Ada komen? Assalamualaikum Puan Hajar, boleh saya tanya soalan? Boleh, Puan Rahyu. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Cikgu Rahayu dari SMK Cochrane. Saya nak tanya ada sedikit tentang kaedah breakup tadi tu. Macam mana kalau kaedah ni baik? Pertama sekali saya nak ucap tahniah lah pada Cikgu Murni ni, kawan-kawan sejarah kita ni jugalah, sebab selalu berjumpa kalau sebelum pandemik ni, tapi sekarang tak boleh jumpa. Pertama saya nak ucap tahniah dan terima kasih lah atas perkongsian tersebut. Ada yang banyak jugalah yang saya tengok yang saya perlu pelajari sampai ke tahap itu, dan ada juga yang saya nak share untuk penambahbaikan. Tapi sebelum tu saya nak tanyalah, macam kaedah breakout room ni, macam mana kalau macam situasi pelajar kita tu dia tiba-tiba kan dia punya line internet tu tak kuat kan, lepas tu selalu terkeluar. Jadi masa dalam proses macam tu kita nak guna kaedah tu, saya setakat ni kan saya tak pakai lagi kaedah ni. Belum hari ni macam surprise jugalah tengok benda ni kan, macam wah saya dah ketinggalan lah, saya tak pernah buat benda ni kan. Saya rasa macam alamak, aku dah ke belakang lah, macam tu lah. Sebab selalunya kalau macam saya tu nak buat present, nak buat orang kata pentaksiran pelajar ke apa, kalau macam kelas ada yang saya buat macam saya bagi masa mereka tu setengah jam ataupun 20 minit untuk mereka buat dulu, nanti cikgu masuk kelas pukul 8. Macam maksudnya kalau kelas 7.40 buat, nanti kita bentang lepas tu bercakap. Untuk kaedah macam ni mungkin dia pun baru, lepas tu saya pun tak berani juga lah duk tengok macam mana saya nak buat untuk kelas yang pelajar-pelajar saya tu yang kelas belakang yang line dia tak bagus. Satu. Kemudian yang kedua tu, tadi tu saya nak tanya tentang kaedah breakout tu macam mana situasi tersebut. Kedua, saya nak beri komen, bukanlah komen, saya pun tak pandai sangat, tapi mungkin sebab situasi saya tu saya letak saya sebagai pelajar, dan mungkin sebab saya tu pernah di komen dari aspek itu, jadi saya pun nak berkongsi lah. Macam pertama sekali tu masa Cikgu Murni mengajar, Cikgu Murni tu tunjuk video yang menarik, tapi saya tak tahu saya yang terlepas ke ataupun memang Cikgu Murni tak sebut, tak bagi hint dulu kat pelajar, macam okey, sebelum cikgu tayangkan video ni, cikgu nak kamu kena pasti apa dia macam cikgu tu bagi guideline dululah. So
pelajar tu dia boleh tahu kita kena tengok dialog kartun ni, kita kena fokus apa, kita kena cari apa. Macam tu lah maksud saya. Kemudian yang rasanya cukup lah dua dulu lah, yang itu sajalah yang saya nak bagi tahulah. Terima kasih ya. Terima kasih Puan Rahayu. Puan, silakan Puan. Boleh saya respon berkaitan dengan breakout room. Sebenarnya Cikgu Rayu, don't worry. Benda ni baru diperkenalkan bulan Ogos apabila kita dapat Google Workspace. Saya cadangkan boleh juga sekolah buat kursus berkaitan dengan benda ni, panggil the 5 influencer. I think saya rasa kita dah kongsi nama-nama the 5 influencer kepada Bangsa Pudu. Mungkin Bangsa Pudu pun memang ada the 5 influencer dalam kalangan you all. Hari tu kan kita dah ikuti Cikgu MK, ada lagi beberapa cikgu buat khusus tentang itu saja, how to use Google Workspace. So cikgu akan belajar how actually they're going to do the breakout rooms, how they're going to manage those students who have katanya masalah masuk keluar tu, it's okay, we can always manage that. Tapi macam mana nak buat tu, boleh buat. Saya cadang Cikgu Jamil buatlah satu khusus peningkatan profesional, tak perlu bersemuka pun, memang perlu guna online, pakai Google Meet. Google Meet sekarang pun dah boleh ramai, 250 orang Cikgu Jamil. Kalau StreamYard 100,000. Jadi boleh buat khusus, panggil dah 5 influencers. Jadi senang, cikgu semua dah boleh guna feature. Nanti bila kita dah buat secara bersemuka pun, kita tidak akan lupakan digital learning. We're going to do hybrid learning. Kat situ pun dah boleh, contohnya lah bila buka sekolah, separuh kat rumah, separuh dekat sekolah. So we can use hybrid, yang mana cikgu boleh simultaneously ajar dua-dua kalau dia tak nak. Yelah, kita tak mewajibkan, tetapi they can have that kind of hybrid situation. So boleh, banyak benda boleh explore. Ya, saya cadangkan macam itulah. Ya, okay. Okay, saya nak menjawab apa ni yang Cikgu Rahayu tanya tadi tu kan. Okay, yang berkaitan dengan bila murid keluar masuk tadi, sebenarnya sebab kita dah ada breakout tu, kita boleh tengok kalau murid tu terkeluar ke, kita tengok dia akan berada di main call dan kita boleh drag masuk dalam kumpulan dia semula. Dia kumpulan mana. Lepas tu yang kedua berkaitan dengan set induksi video tadi. Okay, sebelum saya minta murid tengok, memang saya dah ada mention supaya murid dengar, teliti apa reaksi. Saya ada sebutkan perkara-perkara yang murid perlu tengoklah dalam tu. Dan kalau kita tengok respon murid semasa awal saya tanya kan, jom respon tadi, memang ada murid yang respon lah, reaksi Aminah marah. Jadi kat situ memang saya ada bagi guideline lah kepada murid supaya murid tak adalah saya terus tengok video tak ada, saya tak cakap secara umum macam tu. Saya ada tengok, dengar, tengok reaksi dia macam mana. Jadi bila respon tadi kita boleh tengok murid tu dia respon apa yang saya minta lah. Saya buka lagi kepada pandangan. Selamat pagi kepada semua. Saya Cikgu Loganathan. Saya nak keseluruhan apa yang disampaikan oleh Cikgu Murni ini memang mencapai matlamat sebab kita nak fokus kat sini PBD. So dari penyampaian beliau tadi itu memang saya nampak perekodan PBD itu memang boleh dilaksanakan. So tahniahlah dari aspek itu. Sebab itulah fokus kita dalam menyampaikan PDPR ni. Yang kedua, dalam bahagian muka surat rancangan pelajaran harian tu digunakan istilah kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Mandangkan huraian yang saya nampak kat sana tu, memahami kronologi tindakan pemerintah. Satu lagi ialah meneroka bukti kebijaksanaan. Actually term tu adalah salah di tajuk dia, bukan yang yang tu bagus. Yang memahami kronologi tu betul. Memahami kemahiran pemikiran sejarah, KPS sepatutnya. Istilah tu KPS dalam RPH. Thank you Cik Loga for pointing that out. Sometimes bagi guru mungkin dia orang terlepas pandang that we need to put the right term for the right mengikut DSKP KPS.
Kemahiran tapi uraian dia memang bagus. Memahami apa kronologi dia ada 6. So dah sampaikan 2 kat sini. Okey, bagus. This is very important. Saya bagilah sikit pandangan saya. Apabila saya menilai guru-guru cemerlang untuk JUSA, when I ask certain terms yang dia dah buat dalam RPH, dia tak boleh nak clarify to me. So that is very bad lah. Contoh saya tanya, di mananya cikgu masukkan kemahiran saintifik ataupun kemahiran proses sains. Dia dah lupa apa beza kemahiran saintifik, kemahiran proses manipulatif. So it looks very bad lah. Kan? Sebab you don't know the basic. Kalau seorang guru sains, kalau dia tak boleh bagi tahu what is kemahiran saintifik ataupun kemahiran manipulatif sains, then that's it for me lah. So kadang-kadang cikgu dia terlepas pandang benda-benda macam tu. Ya. Okey, dan satu lagi dari segi bahasa pelajar tu, dalam pengendalian PDPR tu, bahasa pelajar tu kita kena kontrol sikit. Tadi saya nampak macam tak ada teguran langsung daripada cikgu apabila pelajar tu gunakan bahasa-bahasa yang macam tidak sepatutnya gunakan. Tapi sebab sekarang kan cikgu tahu di mana dalam keadaan COVID ni kita tak boleh stres pelajar sebagainya. Dalam keadaan bersantai je. Just dalam macam sindir saja kita betulkan mereka. Okay, itu saja. Yang lain semua I think shouldn't be any problem lah. Okay, memang bagus dari segi overall. Okay, boleh katakan 90% memang bagus. Penyampaian cikgu memang mencapai matlamat kita, objektif kita yang sepatutnya kita rekod pada PBD tu. Itu yang saya nampak tengok. Memang itu yang penekanan saya tumpukan tadi, memang itu memang nampak jelas. Okay, tahniah cikgu. Terima kasih Cikgu Loga. Mungkin ada respon daripada Cikgu Murni. Cikgu Murni nak respon ke? Yang mana je yang berkaitan dengan murid tu ya, yang saya tak ada teguran tu, okey, saya akan ambil maklum. Cuma biasalah Mr. Loga, bila kita saya pun tadi mungkin tak perasan lah kan, kita tak perasan sebab mungkin kejadian tu berlaku semasa saya berada di breakout lain, saya tak perasan. Tapi kalau sebenarnya macam Mr. Logan cakap lah, bila kita ber-PDPR ni kita tak boleh nak straight sangat dengan budak-budak kan. Kadang-kadang saya layan je kalau budak buat lawak ke apa, kita layan je macam tu lah. Sebab satu rahmat bagi saya bila murid-murid ni masuk kelas, masuk kelas. Itu adalah salah satu kata memang saya nak share sikit kan, kalau budak ramai masuk sikit, perasaan terharu tu memang sukar untuk untuk saya faham kan siapa cikgu yang ada bersama dengan saya hari ni fahamlah situasi PDPR yang sebenar kan, macam mana kita nak menarik minat murid. Kadang kita buat macam-macam pun. Contoh kan kita buat macam-macam apps dan sebagainya, kita dah beria, buat siap dan sebagainya, tapi kita tunggu murid-murid yang masuk kadang-kadang tak sampai 10 orang. Tapi kita tetap teruskanlah dan kita hargailah murid-murid yang ada hadir tu. Tapi biasanya saya akan buat teguran jugalah kepada mereka bila dah dalam tadi mungkin terlepas pandang lah, biasanya saya akan juga ada buat teguran dengan murid-murid. Dalam santai kita kena ada tegas juga. Itulah. Okey. Saya kami maklum. Boleh saya tambah sikit berkaitan dengan murid yang masuk. Saya faham Cikgu Muni how you feel kalau orang tak masuk kan, and dalam waktu PDPR ni dia at home, they can do whatever they want sebab disiplin dalam talian ni is quite difficult to control berbanding bersemuka. So memang kita kalau boleh kita tak naklah macam be too apa dengan dia orang, takut dia tak nak masuk, tapi at the same time I agree with Mr. Logar, we also need to look into nilai murni. Kita boleh bagi positive reinforcement, kita tak marah, kita tak tegur, tapi kita pun bersahaja untuk mereka menjadi diri mereka in terms of dia nak bergurau. I think that's not a problem with that. We need to allow for them. Dia orang pun stress juga dekat rumah. Jadi kita nak adakan satu positive environment dalam talian yang they would like to come in. Saya dah kongsi juga yang ini sebelum ni, ada murid-murid bagi tahu saya masa saya buat kursus dengan mereka dengan Petronas. Dia kata kenapa cikgu-cikgu tak nak bagi sijil 100% kehadiran dalam talian. Dulu kalau kat sekolah berlambak dapat tu yang 100% hadir sekolah tu kan. Bila dalam online tak bagi pula. Padahal it's a big effort on them
to come and learn online. So kita boleh bagi jugalah penghargaan sekolah kepada murid-murid yang hadir 100% online, tapi jangan bagi teguran kerana tak masuk online. That is another jadi isu. So we give a positive reinforcement. Saya rasa lama kelamaan dia akan suka masuklah. Ya. Okey. Terima kasih Puan. Untuk makluman, dalam sejarah kita bersiap untuk VOC ini, hari ini adalah kehadiran yang paling ramai murid-murid. Jadi Cikgu Murni sebenarnya dah risau minggu lepas. Cikgu Murni tanya saya, macam mana ni Puan? 10 orang, 15 orang masuk untuk latihan. Tak apa. Kalau 10, 15 pun tak apa. Tetapi alhamdulillah hari ni berapa cikgu? 22 orang. 22. Itulah. Kalau bersemuka, dia dapat bersemuka esok saya nak pergi sekolah tu. Pergi jumpa 22 orang tu. Cikgu jamin. Pergi KFC ke. Nantilah saya melawat mereka dekat Ceras tu. So we need to give them encouragement sebab even if kita dah balik sekolah bersemuka, digital learning is here to stay. That is their future. Kita kena bagi dia ilmu tu. Sebab bila kita mengajar dalam talian, dia dapat dua perkara. Dia dapat konten mata pelajaran, dia dapat kompetensi digital. Dan kita nak seboleh-bolehnya dia boleh capai fasih digital itu. Iaitu murid yang boleh kreatif, inovatif dan juga mempunyai nilai murni kewarganegaraan digital yang baik. Is this their future? So tahniah cikgu, saya suka kalau kita memberi juga penekanan kepada aspek teknologi itu sendiri. Okay, ya? Saya pula banyak cakap. Padahal tak tengok pun PDP, minta maaf. Assalamualaikum. Ya, silakan Puan Nuraini. Saya nak berbalik kepada fokus kita tadi PPT kan. Saya lihat tahniah kepada Cikgu Murni. Saya dapat lihat apa yang kita sebut assessment as learning and for learning berlaku dengan penggunaan aplikasi sangat baik. Di mana kita lihat for learning definitely lah Cikgu Murni telah dapat melihat hasil pembentangan murid-murid dalam slide-slide yang mereka buat. Kemudian kita lihat juga assessment as learning di mana feedback daripada kawan-kawan. Cikgu Murni banyak kali sebut-sebutkan komen, angkat, letak balik, tak boleh masuk dalam app, masuk kat chat, which I think is very good lah. Kita lihatlah fokus itu betul-betul diberi perhatian oleh Cikgu Murni. Tahniah Cikgu Murni. For learning saya pasti Cikgu pun dah lihat dan Cikgu sebut yang tadi tak dapat masuk, meaning ada dalam rekod Cikgu siapa yang you tak dapat taksir tadi. Tahniah saya ucapkan. Juga kita lihat feedback yang semasa. Banyak kali cikgu sebut bagus, which is baguslah. Saya tak bagus. Tahniah kepada cikgu. Saya harap akan jadi contoh lah kepada kawan-kawan kita di luar sana. Breakout room ni satu lagi bukan perkara baru. Banyak kawan-kawan kita di sekolah rendah pun, ramai kawan-kawan kita di sekolah rendah dah gunakan breakout room. So kalau kita selalu kata pada murid-murid kita suruh lihat bagaimana nak guna YouTube kan, kita pun boleh praktikkan lah perkara yang sama. Sekali lagi tahniah. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Nuraini. Baik, saya buka lagi kepada mungkin dua lagi pandangan daripada penonton tentang sesi kita tadi. Tak ada dah. Kalau tak ada, saya Kejap. Ada satu lagi lah from saya. Bila cikgu tadi daripada PPD Bangsa Pudu, sorry I forgot the name. Puan Nuraini. Puan Nuraini bercakap tentang assessment as learning. Saya nampak cikgu kemungkinan most teachers dia tak lihat kepada assessment as learning as a powerful tool dalam learning. Contohnya bila murid nak buat assessment as learning as collaborative, dia boleh guna pendekatan 5 wish and a star. Kadang-kadang kalau kita tanya budak secara lisan, dia mungkin tak nak jaga hati kawan ataupun dia tak reti nak bagi konstruktif punya pendapat. So you use that technique 5 wish and a star, 5 star and a wish. 5 star maksudnya dia bagi 5 perkara baik yang dia dapat daripada pengajaran tu. Wish tu maksudnya penambahbaikan. Contoh, I like the teacher ataupun I like that the teacher do this. I wish. Bila sebut wish tu dia mellow sikit tau. Dia bukan kenapa cikgu tak. So macam cikgu Loga cakap lah, kita train dia how to say things politely and constructively. So it is called 5 star and a wish. So every child will put the 5 star that they like about the lesson or what about their discussion and 1 wish. Ataupun you boleh kata 3 star and 2 wish pun tak apa. Then you will have more wishes. The wishes may not be something yang dia nampak baik, tetapi what they
they want it to for the thing to improve. So that is another method lah. Ya, okay. Terima kasih Puan. Sebenarnya tadi dalam RPH Cikgu Murni memang ada semasa aktiviti gallery walk, Cikgu Murni aplikasikan 2 star and a wish. Dan apa yang kita nampak murid ada bagi dia punya star tu, cuma mungkin wishnya tu tak ada. Itu kurang nampak sikit. Jadi mungkin ya, dia orang Malaysia selalunya tak nak openly criticize, but it's actually quite orang kata satu kelemahan kita juga kalau kita tak boleh bagi constructive criticism. But kita juga kena patut terima constructive criticism as a part of learning curve kan. Maaf sebab saya tak ikuti PDP tapi hanya just come across my apalah ya. Kalau dah buat tu alhamdulillah that you look into assessment as learning as okay. Okay. Dan satu lagi tadi mungkin saya tak tengok PDP. After every discussion dalam breakout, you might want to end it with a placemat. Placemat ni maksudnya dia ada each of the child will do a conclusion. Kan dia buat macam placemat. Maybe I don't know whether we can do it secara online dalam talian. Dia ada 4 ruang, kat tengah tu ada 1 ruang besar kan. So each one of them kalau ada 5 ruang lah, they will write down their conclusion. Lepas tu mereka akan berbincang dekat tengah tu, that is the group punya conclusion. So kalau cikgu dapat that placemat, dia dapat tahu sebenarnya what is the group punya conclusion, kesimpulan. It's called placemat. So it is also a tool for them to think, what do I get from this lesson? Kan? The individual punya kesimpulan and the group punya kesimpulan. That is also another method lah untuk collaborative teaching. Okay. Terima kasih Puan atas cadangan tu, satu cadangan yang sangat baik. Mungkin lepas ni Cikgu Murni dan cikgu-cikgu kita akan aplikasikan cadangan tersebut. Jadi alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung sesi PLC VOC. Jadi bimbingan penjelasan daripada guru-guru yang memberi maklum balas tadi adalah sesuatu yang amat memberi manfaat dan sangat berharga untuk kita bawa pulang oleh peserta-peserta pada pagi inilah. Jadi sebagai rumusan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyertai sesi PLC kita pada pagi ini dan memberikan pandangan yang sangat bernas. Jadi dengan berakhirnya sesi rumusan ini, maka berakhirlah sesi VOC kita. Jadi saya serahkan kembali majlis kepada Ustaz. Jadi sebelum itu saya memohon kemaafan sekiranya sepanjang saya mengendalikan sesi PLC tadi terdapat kekurangan dan kelemahan. Jadi saya serahkan kepada Ustaz. Okay, terima kasih Puan Nadia Suria atas pengendalian sesi PLC tadi. Tahniah kepada semua. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sesi untuk WPKL sebenarnya kita tangguhkan sehingga hari ini sebab dia bukan berakhir, sebab kita akan teruskan sebagaimana yang Puan Maznah maklumkan. Sesi VOC ni akan diteruskan dari semasa ke semasa. Cuma untuk projek rintis ni, inilah yang dapat kami di Kuala Lumpur persembahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk makluman semua, esok kita akan bersama-sama dengan SMK penanti daripada Pulau Pinang untuk subjek sains. Untuk subjek sains. So tuan-tuan dan puan-puan boleh maklumkan kepada rakan-rakan yang lain, rakan-rakan guru yang lain untuk bersama-sama dengan sesi VOC kita. Esok Pulau Pinang akan melaksanakan sesi VOC ni. Jadi saya bagi pihak JPWPKL, pihak PPD Bangsa Pudu memohon ribuan kemaafan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sepanjang 4 kelas kami kendalikan bermula daripada hari Rabu minggu lepas sehinggalah ke hari ini. Sekiranya ada cadangan dan sebagainya, boleh maklumkan kepada kami. Dan saya secara peribadi ucapkan terima kasih especially pada Puan Maznah, Tuan Haji Faridun, terutamanya yang senantiasa bersama-sama dengan kita pada sesi VOC daripada awal sampai ke hari ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ini antara program terakhir saya bersama-sama dengan SSTP dan juga BSTP. Sebab saya akan beralih arah untuk jadi pegawai di PPD Keramat. Jadi pegawai prasekolah pula insya-Allah. Kendalikan prasekolah. Tapi tak apa, satu cabaran untuk saya. Terima kasih kepada semua. Moga-moga apa yang kita dapat pada hari ini jadikan kita lebih baik insya-Allah pada masa mendatang. So tuan-tuan dan puan-puan, pastikan tuan-tuan dan puan-puan isi
segala keterangan yang kita nak dalam site kita nanti insya-Allah. Dan terima kasih Cikgu Murni atas usaha yang baik. Saya suka subjek sejarah sebenarnya. Ingatkan kembali zaman-zaman saya ambil sejarah SPM dan juga STPN dulu. Jadi setakat itu saja. Sekian, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana. Tawassul bil haqqi. Assalamualaikum dan terima kasih semua. Bye semua, jumpa lagi. Thank you WPKL, Tahniah. Tahniah. Congratulations. Terima kasih banyak-banyak Puan Maznah. Terima kasih BSTP. Terima kasih. Terima kasih SSTP. Dan USTP juga. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua.